kan. Namun alhamdulillah minggu ni kita mula balik dalam keadaan penjarakan. Tapi kita syukur banyak. Bukan makna syukur atas nikmat makan, minum, rumah kediaman, pakaian, tapi syukur banyak kerana kita boleh melangkah kaki kita ke rumah Allah SWT. Ini paling besar. Makan minum umum Allah Ta'ala tak bagi. Cina yang kena PKP, India yang kena PKP pun mereka makan minum. Namun nikmat besar bila kita dapat datang ke masjid ni, dapat datang ke surau. Nikmat boleh sujud pada Allah dengan berjemaah yang ditunjukkan oleh Nabi. Kerana ini tanda iman. Iza ra'aitum ar-rajula yata'ahadu al-masajida fashhadu lahu bil iman. Kama qala Allah Ta'ala innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Nabi kata kalau kamu lihat golongan lelaki ya'tadul masajida atau yata'ahadul masajida fashhadu lahu bil iman, saksi dengan iman. Nabi kata saksi dengan iman kaitan masjid. Maknanya kita apa musibah berlaku, bala bencana, pandemik ke, epidemik ke, apa sekalipun, maka masjid tidak boleh kita tinggalkan. Hatta kalau Dajjal turun pun masjid tidak boleh ditinggalkan. Ribuan mati depan mata kita, masjid tidak boleh ditinggalkan. Kerana inilah tempat yang menarik rahmat Allah paling banyak. Kita masuk surau, masuk masjid, kita baca doa Allah maftah li abwaaba rahmati. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmat Engkau kepadaku. Jadi inilah tempat yang paling banyak rahmat. Kalau tempat ini tidak boleh dimasuki, dihalangi, ini musibah besar. Musibah kita ni bukan pandemik tu. Kalau penyakit ini sejak daripada dulu dah ada penyakit. Wabak penyakit, epidemik apa semua ni, pandemik apa semua ni. Istilah kita lah epidemik, pandemik, plague. Itu istilah orang putih ya. Tapi apa pun cerita adalah musibah penyakit yang sifatnya datang daripada Allah. Sebab tu Ibrahim AS kata, Iza maritu wa huwa yashfi. Kalau aku sakit, Allah yang sembuh. Sebab sifat penyakit datang daripada Allah. Syafi, sifat Allah, penyembuh. Dan jalan keluar sembuh dia adalah agama, selain daripada ubat-ubat yang kita ambil. Sebab Allah telah sebut Quran itu penyembuh, syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Bukan hanya dalaman syifa kepada kerohanian kita, tapi syifa kepada sembarang penyakit. Kembali kepada Al-Quran, kembali kepada amal-amal Al-Quran, kembali kepada amalan-amalan masjid. Bila terhalang, fitnah besar, lebih besar daripada penyakit tu. Bila kita tak dapat datang ke masjid. Sebab tu syukur banyak kita Negeri Sembilan ni diberi taufik oleh Allah SWT. Kita tak terhalang datang ke masjid. Dua negeri akhirnya faham, Perak tuntut, mereka pun dapat sikit. Boleh tak boleh berjalan lagi. KL baru dapat. Tidak tak boleh. Kita tengok Allah, musibah apa yang datang pada kita. Nak semayang tepi highway tak boleh, dikira salah, kena tangkap. Tak semayang tu kira okey. Inilah dia katakan akhir zaman. Bila tak semayang, okey. Semayang tak okey. Bila pergi turun bantu orang miskin, tak okey. Tak bantu, okey. Itu jadi, beliau jadi masalah. Akhir zaman. Sebab tu apa yang berlaku dia adalah akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman dah jelas yang memang kita hujung. Ada golongan-golongan yang Wahabi, Salafi ni, dia orang kata sikit-sikit nak kaitkan dengan millenniality, sikit-sikit nak kaitkan dengan Dajjal, sikit-sikit nak kaitkan dengan Yahudi. Memanglah inilah hujung.
Apakah sunnah tak besar kalau masjid dihalangi untuk kita hadir masuk ke dalamnya sembahyang? Tuan-tuan boleh bayangkan berapa banyak rahmat Allah yang turun tak dapat dikutip. Bila KL minta diberi kebenaran Jumaat lepas, ratio orang datang tu sikit. Sebab orang yang minta orang yang macam kita ni, yang datang ke masjid, sebahagian daripada kita orang tua-tua datang ke masjid setengah jam sebelum subuh dah sampai. 4-5 orang buka masjid, buka lampu, sembahyang sunat tetes masjid, ambil bekas tek cicak tu, cari tek cicak, cuci, ambil buang, bersihkan. Ada kesempatan, dia bukan siap, dia orang yang datang ke masjid. Tiba-tiba jadi pandemik macam ni, masjid tidak boleh mereka ni yang menangis, mereka ni yang doa mereka ni sebenarnya yang boleh masjid kita dibuka berkat doa mereka. Orang on and off ke masjid dia tak ada salah. Orang yang tak datang masjid dia kira alhamdulillah tak boleh datang masjid, lagi cantik. Pasar Ampangan boleh berniaga, esok kita berniaga belakang sana masjid, pasal nak buat baru. Betul kan? Jadi orang yang tak datang masjid dia semua Jumaat boleh on terus berniaga. Hak berniaga buah tepi hari tu buah gantung RM10 tu, Jumaat tak Jumaat sama bagi dia. Saya jumpa orang Pakistan, saya kata, basah kasih Pakistan saya ji kia mehnat. Dia sebut tu kedai perabot tu. Nak ajak dia masjid dia tak boleh bagi. Kerana dia orang luar. Lama-lama orang yang on and off ni dia jadi immune. Dia kata sedap tak datang. Dan orang yang hak datang inilah yang menangis-nangis kerana dia bukan AJK, dia ternafik daripada datang masjid. Hanya berapa orang saja, 50 orang. Dulu lah ceritanya, sebelum dia orang bagi. Jadi orang ni yang menangis angkat tangan doa, yang mereka tidak tinggal salat berjemaah. Memang peratus sedikit. Kerana masyarakat dah immune dengan tidak datang salat berjemaah. Bila buka Jumaat, mereka berkurang memang. Jangan menafikan, kerana yang minta benar tu adalah orang yang cinta kasih pada masjid. Jadi kita ujung, cerita dia kita ada 2 ujung. Kata Nabi, hari ini lebih baik pada esok, semalam lebih baik pada hari ini. Zaman kita duduk dan macam-macam hal. Kalau kita diinjek vaksin, akan datang semua kena injek vaksin. Andaian dibuat, tapi ada kebenaran. Kalau orang tak injek vaksin, tak dapat kad. Dia ada satu special card. Mungkin dia orang akan buat begitu. Dengan kad ni boleh masuk Medi, boleh masuk Giant, boleh pergi pasar, boleh pergi. Tak ada kad tak boleh masuk. Hari ni kat KL, kalau tak ada tu apa benda tahu? My Sejahtera tak boleh masuk masjid. Ni My Sejahtera. Kena pegang telefon My Sejahtera. Akan datang dia buat satu kad, orang yang ambil vaksin dia bagi kad bebas daripada virus. Dia boleh pergi mana, boleh pergi luar negeri, boleh pergi haji, boleh pergi umrah, boleh pergi shopping kompleks, mana semua pergi. Hospital masuk semua. Jawab keadaan. Tak boleh masuk. Macam kita lah, tak ada kad bank boleh jodoh. Semua orang simpan duit dalam bank kena ada kad bank. Tak ada kad bank tak boleh jodoh. Nak keluar 300 tak boleh naik atas, 20,000 boleh naik atas. Habis mau tak mau semua buat kad. Mak saya pun ada kad. Tak peti jolok tapi kena ada kad. Anak tolong jolok kan. Umur dia 90 lebih. Tak jolok tak ada. Semua ada kad. Jadi akan datang dia akan buat kad. Tuan-tuan kena injek baru dapat kad. Tak ada kad tak boleh. Orang yang tak mau kerana was-was, kerana takut benda haram masuk dalam badan. Kullu lahmin nabatan minal haramin fannaru ala bih. Walaupun hadis itu sebut benda marah masuk al-fidraqal hayat, ni nak masuk benda yang lebih haram, yang kalau Nabi Isa turun nanti, dia yang pertamanya apa dia buat? Dia bunuh Dajjal. Declare dia mematahkan palang salib dulu. Dia keluar daripada Masjid Umayyad, grup-grup Kristen Ortodok yang ada sekarang ni, yang mereka kata Islam tu betul, yang ada di mana? Di Tunisia, di Algeria ada, di Morocco ada, di Rusia ada, di East Europe ada. Ni Kristen Ortodok.
Dan Kristian ini bila mereka sebut dalam isi khutbah mereka hari Natal, hari Krismas, dia orang beritahu Islam agama betul. Bila jumpa kat square kat England tu, bila orang tanya, dia kata Islam agama betul, Rasulullah betul, Nabi Muhammad Nabi akhir zaman. Kamu siapa? Dia kata saya pendeta padri, father. Kenapa tak masuk Islam? Mereka ni tunggu kedatangan Nabi Isa. Bila Nabi Isa turun saja, hampir ikamat sembahyang subuh turun. Imam Mahdi jadi imam. Habis sembahyang, tuan-tuan, Syekh Nuruddin datang habis sembahyang pun kita salam cium tangannya. Ini lebih ribuan kali ganda pada Syekh-Syekh doa dalam dunia ni. Berapa ribu tahun dia ada di langit, special punya manusia turun. Mesti orang akan peluk dan salam dengan dia. Dia buka pintu saja, declare, mematahkan salib, palang salib, maknanya declare dia bukan son of God. Semua Kristian asasnya Isa adalah son of God. Sama ada dia percaya dengan Virgin Maria ataupun apa ni, Holy Spirit. God, Son of God, Virgin Maria. God, Son of God, Holy Spirit. Pecahan dia kat situ je. Trinity, Tritunggal tu tetap ada. Bila dia keluar, Kristian yang duduk tunggu, memang mereka akan tunggu. Mereka akan datang. Islam, masuk Islam di tangan Nabi Isa. Makna di situ mematahkan palang salib. Kemudian membunuh Dajjal, misi yang kedua. Ketiganya menghapuskan jizyah. Bila berlaku perang, tentera-tentera Mahdi bergabung bersama dengan Nabi Isa memerangi Yahudi dan Kristian yang menjadi yang mirip Yahudi. Ketika itu Nabi Isa bagi kata dua, sama ada Islam atau perang, tidak ada jizyah. Maknanya menghapuskan jizyah yang ketiga. Selepas berlaku peperangan menghapuskan jizyah. Yang keempat, mission Nabi Isa membunuh babi, seolah-olah babi dengan Dajjal sama kedudukannya. Sekarang kita nak masuk vaksin yang ada kandungan babi dalam badan kita. Kasi ada benda tak kena, logik kita begitu, fahaman kita begitu. Satu orang Nabi yang turun daripada langit, yang berada di langit ribuan tahun, salah satu mission dia membunuh babi. Apa kena babi? Mesti ada benda tak kena. Jadi kita ujung. Mau tak mau kita akan hadapi zaman kita akan hadapi depan ni. Dan zaman ini selamat Nabi kata fasbir. Dan ketika kamu berada di zaman itu fasbir, banyak bersabar, sabar. Di antara amal-amal yang lain kita jaga sembahyang kita dan sebagainya, bersabar. Tuan-tuan, kalau tak ada kad, kalau betul lah andaian yang dibuat, kalau tidak ada kad tu kita tak boleh masuk bank, tak boleh masuk pasar, tak boleh nak buat apa tuan-tuan. Maka betul lah dalam kitab Imam Ghazali Ihya Ulumuddin bab uzlah, ketika itu hendaklah kamu berada di penjuru kampung, di dalam hutan, di dalam gua, ibadat sampai kamu mati. Nama dia uzlah, ibadat sampai mati. Apakah itu zamannya? Dia tak boleh nak buat apa? Apakah ini akan berlaku? Tidak mustahil. Dan runutan semua tokoh-tokoh ulama ada sebut dalam Malaysia, luar Malaysia. Tok Ki itu pun sebut, tolonglah jelas isi kandungan vaksin. Bukan rakyat tak nak ikut. Tuan-tuan, setahun kita datang tutup muka ni. Ni tak kuliah tak tutup. Kalau tak kuliah tutup juga. Sampai lemas. Lebih banyak bau ni daripada bau bini. Ni datang ni. Singapura kata tak ada. Lee Hsien Loong kata dekat wartawan dia 2 hari lepas, di Singapura tidak perlu memakai binatang ni emas ni. Tuan-tuan, kita tak pernah terfikir. Dulu kalau kita masuk hospital, kita tengok doktor yang pakai mask ni. Ketika berlaku pembenahan, kita tak sangka kita main masjid pun pakai macam doktor juga ni. Ini ujung ni. Ini dahsyat punya akhir zaman. Jadi Nabi kata fasbir, ketika itu sabar. Sabar bagaimana? Bukan sabar atas tidak ada makanan saja. Kerana ketika itu India, China yang kafir, yang bukan Islam pun akan sabar juga. Tapi sabar ini sabar yang dikaitkan dengan agama. Motor hilang sabar juga. Ada orang telefon saya, Ustaz tolong cari motor saya. Kat mana? Dia suruh saya cari. Ni Google search pula saya ni. Saya kata motor saya hilang pun tak boleh nak cari.
Sabar ni sabar di atas ibadat. Bahawa Allah telah akan datangkan kekuatan iman. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaika. Cari pertolongan dengan solat. Idza hadza wa umra fuzi'a bis-shalah, kata Rasulullah. Kalau ada masalah segera sembahyang, minta pada Allah. Nabi Yakub sabar atas tingkah laku anaknya yang kait dengan agama. Tingkah laku anak. Bukan anak tak pergi sekolah. Bukan anak tak pergi beli gudang garam. Sabar anak aku ni degil, gudang garam tak beli. Itu tak masuk. Nabi Yakub sabar di atas anak kesayangannya bakal jadi Nabi Yusuf. Tanda-tanda awal kecil mimpi tu dah tahu dah. Dia dah tahu dah. Kerana anak-anak, apa Nabi Yakub kata? Sabrul jamil. Itu sabar yang indah, yang dikaitkan dengan agama. Itulah sabar itulah yang akan jadi kekuatan kita di akhir zaman ni. Sabar yang betul tu. Karena sabar ini merayu dan minta pada Allah. Innama ashku basi wa huzni ilallah. Innama ashku basi wa huzni ilallah. Hanya pada Engkau aku mengadu duka cita aku, wahai Allah. 1998 saya hilang pekerjaan, duduk taman rasa sayang, tak ada kerja gara-gara guruk-guruk. Janganlah guruk-guruk yang berebut jawatan. Dia orang singkir saya daripada company tu. Guruk-guruk yang jenis politik mengarutnya ni. Saya tersingkir 1 tahun setengah tak ada kerja. Nak makan mana? Rumah sewa tu depan masjid. Satu malam tak ada duit. Tak ada duit sungguh. Tak ada duit nak belanja. Tak ada. Malam tu sepanjang malam saya baca innama ashku basi wa huzni ilallah. Saya baca. Besok ada orang datang hantar ambulans 1,500 saja. Betul mengadu pada Allah. Kita nak belajar Nabi Yakub. Pengalaman dalam hidup. Pengalaman dalam hidup. Kalau nak uji, sekarang kalau saya datang Seremban bukan datang nafsu. Saya sembahyang istikharah 1 minggu di Masjid Sri Talim Tikam. Itu yang saya bawa ni datang. Mesti Allah akan bagi kebaikan banyak. Tak cerita kat siapa pun. Siapa tak cerita. Dalam hadis kata, siapa sekiranya kamu mengadu pada Allah, tak cerita masalah kamu, Allah bagi jaminan rezeki tanpa bekerja 1 tahun. Tanpa bekerja 1 tahun. Dia sabar. Nabi Yakub baca tu, Allah pulang balik anak dia yang dia kasih. Mata buta kerana tangisan mengenang anak dicelekkan oleh Allah, nampak balik. Sabar inilah sabar yang akan digunakan oleh kita berdepan dengan fitnah Dajjal nanti. Fasbir, kata Rasulullah SAW, sabar. Sabar di atas solat. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Cari pertolongan dengan sabar dan solat. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Sabar dan solat. Kepayahan dalam solat ibadat dihalang, kesian tengok. Masjid pergi sil, tutup. Nak semayang tak boleh. Macam mana nak semayang? Waktu semayang dah masuk dan nak habis. Panjat pagar pergi. Orang jiran telefon. Jiran prihatin sungguh pasal dia supi ni. Sebelum ni orang bawa budak sebelah, perempuan anak darah jiran sebelah, budak lelaki naik motor, orang balik ke 1 pagi pun tak komplain. Orang panjat pagar nak semayang. Dia semayang, lepas semayang dia duduk boleh datang. Ini sabar tu. Ujian-ujian atas semayang. Dalam keperitan, kesusahan dia semayang. Berhenti. Tuan-tuan kalau sekarang ni berhentikan habis kalau ikut yang lu ada ni, tuan-tuan kena cakap sekarang dah tak ada lagi dah. Teman-teman ni terus penjara. Katanya lah wallahualam yang kita baca begitulah. Implementnya tak ada. Siapa ada. Kalau semayang kena tangkap, saya pun seronok tangkap masuk penjara tak apa saya semayang. Bukan pasal ni orang masuk penjara tu pasal rasuah. Tupuh rasa bangga. Masuk penjara. Betul. Pasal rasuah, pasal edah dadah. Masuk penjara, pasal rogol anak, semua marah. Relate pakai kata yap lagi.
Biar kita masuk penjara kerana nak semayang. Tapi janganlah pandai-pandai, carilah tempat dulu. Ni saja-saja nak ni, janganlah. Jadi sabar di antara sabar yang diperlukan, yang Nabi kata fasbir, ujung akhir zaman ini sabar ni lah. Sabar yang dikaitkan dengan agama, dia menambah iman. Dan sabar dalam dakwah. Ya bunayya aqimis solah, wahai anakku dirikanlah solat. Wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir ma'a sabab. Hendaklah kamu ajak orang ke arah kebaikan, cegah orang lain pada kemungkaran. Wasbir ma'a sabab, sabar di atas apa yang akan merintangi kamu. Sabar solat, sabar atas dakwah. Dan sabar ini yang mahal, yang menambah iman, perbekalan kita di dalam zaman yang akan datang. Tuan-tuan, fitnah akan datang. Kita tak akan boleh lari daripada fitnah. Hari ini lebih baik daripada esok, esok lebih baik daripada lusa, lusa dia akan datang. Dan jalan keluar daripada fitnah ini sabar dan amalan solat, jaga yang maktubah tu perintah Allah, dan dakwah. Dakwah saya sebut dakwah. Tuan-tuan, ajaran sesat akan banyak. Ini belum datang Dajjal dah ada ajaran sesat. Islam Melayu, tak pernah kita dengar Islam Melayu. Ajaran baru. Hanu Islam Arab, kita Islam Melayu. Habis Quran tak pakai Quran Arab, pakai Quran Melayu. Ini Islam Melayu. Pelik. Ajaran sesat muncul. Dan bila ajaran sesat muncul, akan ada pendokong-pendokongnya. Bila Rasulullah wafat, sahabat pecah dua. Mereka memecah dua ni maksudnya bukan pecah dalam jemaah. Pecah dalam menguruskan jenazah Rasulullah dan pecah dalam pelantikan khalifah. Rombongan Usamah bin Zaid dihantar keluar, terhenti kerana Rasulullah wafat. Maka bila dengar Rasulullah wafat, mereka patah balik. Ketika Rasulullah wafat lebih kurang sehari semalam itu, Nabi dikemukakan di malam, waktu malam. Aisyah kata masih lagi kedengaran skup cangkul ni dia orang duk korek Nabi. Jadi sahabat pecah dua. Sayyidina Ali, Abu Musa Asy'ari dan kelompok sahabat-sahabat itu, mereka menguruskan jenazah Nabi. Macam mana nak menguruskan jenazah Nabi? Nak mandikan Nabi, nak kafankan Nabi. Sekelompok sahabat-sahabat yang lain, Abraham bin Auf, Sa'ad bin Abu Waqqas, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar dan lain-lain, mereka buat macam mana nak pelantikan khalifah, nak uruskan pelantikan khalifah. Selagi pelantikan khalifah tak diurus, jenazah Nabi tidak boleh dikebumikan. Itu tertib dalam syariat. Jadi Abu Musa Asy'ari tak tahu macam mana nak kebumikan, nak mandikan jenazah Nabi macam mana. Apakah nak buang, nak tanggalkan baju Nabi, sebab badan Nabi tak pernah orang tengok melainkan isteri Nabi. Badan kita semua orang tengok. Badan kita semua orang tengok. Duduk berkebun belakang tu, bukanlah bukan usuk buka baju, perut buncit, baru tanam pisang. Kan? Habis semua jiran nampak, oi, rupanya ada parut kat pusat. Sampai orang tahu lah. Badan Nabi ni tak ada siapa boleh tengok, isteri Nabi. Sebab tu satu orang sahabat Nabi, bila Nabi satu ketika menguruskan jenazah jemaah yang akan keluar sebelum subuh, Nabi bergerak menghantar mereka perbatasan. Keadaan samar-samar tahajud waktu malam sebelum subuh. Tiba-tiba datang satu orang tanya masalah pada Nabi. Nabi tengah nak menguruskan jemaah besar ni, nak hantar jemaah dengan keadaan bagi tarik kepada mereka, bagi nasihat macam mana kamu nak begini dengan doa sebelum berangkat. Dia main-main tanya. Macam kita kan, kita tengah nak urus nak pergi haji, dia main tanya, nak tanya ubi kayu yang tanam belakang tu boleh ambil tak? Sakit hati. Kita nak sibuk nak pergi umrah dengan tiket, semua orang dah datang, semua kereta tunggu depan, semua kawan-kawan datang. Tiba dia kata nak tanya, lepas haji ni ubi kayu belakang tu boleh saya? Itu dia tanya. Dia kata itu cepuk kan. Maka begitu Nabi tengah mengurus, tiba-tiba dia tanya. Nabi pegang cemeti Nabi tu kena sikit buat macam tu kat dia. Tunggu kemudian. Selepas subuh Nabi tanya, siapa yang aku telah terkasar dengan dia tadi? Minta balas balik. Nabi terkasar, minta balas balik. Terasa sakit sikit lah.
Ketika Nabi hampir wafat, dia kata kepada Nabi, sayalah orang tu, dan sekarang saya nak balas apa yang Tuhan buat kepada saya. Sahabat yang dia kata, ya Allah, budak ni Nabi dan habis umur, keadaan sakit tenang, dia datang nak balas. Sahabat marah lah, tak boleh kan maafkan Nabi Ibrahim. Dia kata, tak ada, aku tak akan maaf. Nabi kata, baiklah, kamu balas. Ketika aku cemeti, aku tu kat mana yang kena? Dekat perut saya, ya Rasulullah. Saya akan balas. Saya tak akan maaf yang ya Rasulullah. Saya akan balas. Dia kata, kalau macam tu, balaslah. Dia datang, selok. Dia nak tengok perut Nabi. Bukan perut kita bicit. Kan? Tengok perut Nabi. Mulianya perut Nabi. Tak ada orang boleh tengok. Dia tengok, dia ciumnya perut Nabi. Itulah. Tentang Nabi bukan sebarang orang. Macam mana grup-grup yang duduk sangka Nabi, inni ana basyarun mislukum yuha ilayya. Bukan maksud tu aku sama seperti kamu, sama dari segi kehidupan, tapi jasad dan Nabi, fizikal Nabi di kemuliaan. Bukan senang-senang orang, bukan calang-calang orang. Dasar batang tubuh Nabi, jasad ini tembus sehingga berdepan dengan Allah SWT. Jibril kata, di antara aku dengan Allah ada 60 hijab daripada cahaya. Satu cahaya tersingkap, tembus cahaya, aku terbakar hangus. Bayangkan Nabi. Sebab tu kita diminta selawat pada Nabi, kenang balik, bukan sebarang orang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat. Dan selawat tu bukan manfaat untuk Nabi, tapi manfaat untuk kita. Manfaat untuk kita. Jadi bila Abu Musa Asy'ari tak reti macam mana nak uruskan jenazah ni, tiba-tiba dengar suara hatif dipanggil. Satu suara kata, mandikan Nabi dengan pakaian Nabi. Mereka mandikan Nabi dengan pakaian Nabi. Mandi pakaian Nabi. Sahabat buat pelantikan khalifah. Akhirnya Abu Bakar jadi khalifah. Bila Abu Bakar jadi khalifah, Abu Bakar kerahkan jemaah itu terus sambung keluar. Sebab tu dakwah terhenti. Bila dakwah terhenti, tiga perkara akan berlaku. Itu penting dakwah, tuan-tuan. 3 perkara akan berlaku. Pertamanya, orang Islam akan murtad. Bila Rasulullah wafat, dakwah terhenti ketika itu. Golongan murtadin, orang murtad yang masuk Islam, tengok Nabi tak, oh Muhammad dah tak ada, murtad balik agama mereka. Murtad. Golongan murtad. Tuan-tuan, sehingga hari kiamat, bila dakwah terhenti, akan ada golongan murtad. Tuan-tuan tengok di Indonesia, bukan orang biasa, orang mengaji agama. Adik tiri kepada Profesor Dr. Hamka jadi padri. Adik tiri tu lain mak. Profesor Dr. Hamka, dia uruskan adik dia. Dalam Tafsir Al-Azhar karangan Profesor Dr. Hamka ada cerita, dia pergi ke US. Dia uruskan adik dia, cari pekerjaan adik dia ada di sana. Dia pergi cari adik dia dan uruskan adik dia di sana. Adik mak lain. Bila masa tu missionary Kristian kuat di Indonesia, Profesor Dr. Hamka, saya sempat duduk dalam kuliah dia. Sekali saja Allah bagi kesempatan saya duduk kuliah dia. Orangnya bagus, baik, cakap, kata-kata mantap. Dia punya bahasa terus masuk. Saya duduk sekali. Selepas saya duduk kuliah dia tahun 1981-82 dia meninggal. Bulan 7 1981 saya duduk lebih kurang, bukan bulan 7, waktu tu saya dah KL, sekitar bulan 11, bulan 12. Lepas tahun seterusnya dia meninggal dunia. Tak sampai berapa bulan dia meninggal. Sempat duduk kuliah dia. Bila dia meninggal tahun 1982, 2 tahun kemudian adik dia murtad jadi padri. Dan tuan-tuan boleh tengok golongan murtadin asalnya Islam. Anak ni Idris Sardi, pemain biola Indonesia tu, Idris Sardi, anak dia jadi padri.
Jadi mereka ni murtad di kalangan orang Islam yang mengaji pesantren. Dia target dia. Sampai sekarang ada satu padri nak debat tentang Al-Quran. Tak boleh lah, kalah dah habis. Ini bukan masa Kristian, bukan masa dia. Kalau imam di UK ketika nak buat perhimpunan boleh diminta datang untuk doa, dia dibenarkan, diminta izin, diberi ruang untuk doa, itu dalam perbahasan mereka. Orang muliakan orang Islam sekarang. Orang nak masuk Islam banyak. Tapi ketika akan datang bila dakwah terhenti, murtad pun akan banyak. Pertama, murtad. Orang Islam ini murtad. Yang kedua, murtad. Yang kedua, timbulnya ajaran sesat. Ajaran sesat ketika itu Nabi palsu. Sekarang ni Islam Melayu. Dulu Rasul Kaha, Rasul Melayu, Ayah Pin. Akan datang. Maknanya berlaku kesesatan, ajaran sesat. Islam, tetapi ikut Nabi lain, Nabi palsu. Salamah Al-Kazam dan juga satu Nabi perempuan. Ada pendukung, ada pengikut. Dan yang ketiganya, pelanggaran syariat. Apa dia? Sembahyang tidak dirikan. Ketika itu zakat tidak dikeluarkan. Bila zakat tidak dikeluarkan, maka Abu Bakar bentuk rombongan pergi ajak orang, dakwah balik orang yang murtad pada Islam. Pergi ajak balik bertaubat Nabi palsu. Tak mau, diperangi. Mereka diperangi dan Nabi palsu dilaya dibunuh. Akhirnya ikut Nabi palsu kembali pada ajaran Islam betul. Dan orang tak keluar zakat, dia bentuk rombongan pergi ajak mereka keluarkan zakat. Sehingga Abu Bakar kata, kalau zakat zaman Nabi unta berserta tali, zaman aku unta tanpa tali, aku akan perangi. Maksudnya tegasnya Abu Bakar, unta tu sebenarnya zakat, tali tidak akan mengena. Tapi nak tunjuk straightnya Abu Bakar. Allah kembali beragama bila amalan dakwah dia telah dijalankan. Begitu akan datang. Dan relevannya di akhir zaman, kita akan lihat fitnah yang akan berlaku. Dan untuk kekalkan kita adalah dakwah, supaya tidak berlaku kesesatan. Ibadat boleh diteruskan macam biasa, sembahyang apa semua, tetapi fitnah akan datang. Dan fitnah ini boleh dihadapi hanya melalui dakwah, seruan. Sebab itu kita kena ajak orang. Sekarang orang kafir, tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi India, kalau kita kata kafir, dia orang akan marah. Orang Hindu akan marah, perangi. Dalam parlimen dia, Samir Melu kata, mengapa saya dipanggil kafir? Samir Melu pun dalam parlimen tu sebut. Masa tu kat Malaysia, dia kena sebut, dia ada kata ghairi muslim. Di Europe disebut non-muslim. Tak, kita tak boleh sebut kafir. Tapi bila perang Iraq yang tanda akhir, Abbasid, tentera Amerika, dia tulis di kat belakang dia, infidel kafara. Infidel itu kafir lah bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Kafara. Mereka dah baca hadis Dajjal, tertulis di dainga kafara. Macam sebab apa saya kata mereka baca? Miskat Musabbih 3 jilid. Jilid yang ketiga bab fitan. Miskat Musabbih itu telah diterjemahkan dalam bahasa Inggeris 1961 di UK. Di Malaysia tak ada lagi sampai sekarang Miskat Musabbih terjemah. Yang Ustaz Usnov tu dia bahas balik je, bukan dia terjemah keseluruhan Miskat Musabbih. Tuan-tuan, mereka dah tahu. Dan hari ni Lazada ada jual t-shirt. Kalau anak nak beli, dia tulis infidel kafara. Mengapa mereka isytihar? Kerana kafara ni tentera Dajjal. Dan mereka isytihar mereka pengikut Dajjal. Ni orang kafir. Boleh sebut kafir kerana mereka isytihar mereka kafir. Tuan buka internet tengok. Tentera Amerika dekat Iraq tulis kafara, infidel. Sekarang t-shirt ada jual, infidel kafara. Bila satu pemuda dibelah oleh Dajjal, Dajjal kata, tidakkah sebelum itu? Dajjal kata, tidakkah aku Tuhan kamu? Dia kata, kamu bukan Tuhan. Tuhan aku tidak buta sebelah mata. Kerana Nabi pesan, ingat kamu bahawa Dajjal itu buta sebelah mata. Tuhan kamu tidak buta sebelah mata. Mafhumnya kita faham, budak tu akan kata, pemuda tu akan kata, kamu adalah Dajjal, Tuhan aku tidak buta sebelah mata. Sebagaimana dialog di antara Musa dengan Fir'aun berulang-ulang Allah telah sebut dalam Quran. Macam-macam surah. Surah Al-Baqarah ada, surah Taha ada, surah Maryam ada.
Kalimat yang serupa. Tuhan aku, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Tuhan aku, Tuhan menguasai timur dan barat. Sama, Buddha tu akan berkata begitu. Tuhan aku, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan aku, Tuhan yang menguasai timur dan barat. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik dibelah. Dajjal belah, ada gaji dia, tangkup dua, baca mentera, lalu dia tengah, lepas tu tangkup balik. Ini kemuncak daripada sihir yang ada dalam dunia ni. Tu Dajjal kata hidup balik. Bila hidup budak tu, dia kata sekarang kamu mengaku tak aku Tuhan. Budak tu kata bertambah yakin kamu adalah Dajjal. Kalam dia kata Tuhan aku menguasai timur dan barat. Tuhan aku, Tuhan yang tidak buta sebelah mata. Tuhan aku, Tuhan menguasai langit dan bumi. Ini kalam dakwah mengagungkan kebesaran Allah. Wa rabbaka fakabbir, Tuhan kamu besarkan. Dan inilah Allah pelihara dia. Mafhumnya, mafhum mukhalafahnya, bila mana dakwah dibuat, Allah pelihara kita daripada fitnah. Datanglah ke masjid, kita buat yang mana kita mampu. Boleh tuan-tuan sekalian. Kerana SOP kita berhenti. Pengurusi duk tengok saya, dia tengok tu, tanda suruh berhenti. Jadi kita berhentilah. Moga Allah Taala mudah. Hadis ni kita tak ada baca, saya ingat nak baca, tak ada baca. Wallahu a'lam. Moga kita ambil iktibar amal sampai insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin salatu wassalamu ala rasulillah. اللهم اهدنا واهدي بنا الناس واجعلنا سواء من اهتدى. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم بارك في الموت وفيما بعد الموت. اللهم صل الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فصلنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رحمن الرحيم يا ذا الكرام. اللهم نعوذ من جهنم من عذاب الخبر ونعوذ من فتن المحيا والممات ونعوذ من المسيح الدجال. اللهم انا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكن وان تغفرنا وارحمنا. واذا اردت فتنه في قومنا فتوفنا غير مفتون. اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغ حبك. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.